satu hari nanti Allah Ta'ala akan takdirkan Islam menguasai timur dan barat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, kita lihat situasi pada hari ini. Ustaz-ustaz kita cerita situasi di negara kita. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan ke negara-negara Arab yang sedang bergelodak, ya, berperang pada hari ini. Sikit ya, minta izin, boleh tuan-tuan? Minta izin tuan-tuan, kita semua tahu peperangan yang berlaku di Syria, di Iraq. Semua ni Nabi sebut belaka dalam hadis. Semua Nabi sebut belaka. Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hawalah radhiyallahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita, satu hari Nabi kata apa? Satu jannaduna jundan bil Iraq, jundan bil Syam, wa jundan bil Yaman. Faqultu khir lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil Syam fa innal malaikata basitu ajnihataha lahum fa in aba falyalhaq bi yamanihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di akhir zaman besok akan ada 3 tentera. 3 tentera ni makna apa? 3 peperangan yang besar akan berlaku di akhir zaman. Pertama, jundan bil Iraq, tentera di Iraq, peperangan di Iraq. Tuan-tuan, Iraq berperang ke tidak pada hari ini? Berperang ke tidak? Berperang. Wa jundan bil Syam, tentera yang berada di Syam. Syam di mana tuan-tuan? Syria. Ulama-ulama kata Asyam utliqa ala qalbi madinati Suria. Asyam, ibu kota Syria. Seluruh Syam, Syria berperang. Termasuk Palestin, ulama kata akan ada tentera di Iraq. Betul Nabi kata, berlaku. Tentera di Syam, berlaku. Wa jundan bil Yaman. Masa berlaku dua ni, Yaman tak bergolak. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa jundan bil Yaman. Dan tentera di Yaman. Pada hari ini kita sedia maklum, Yaman pun bergolak juga, sehingga puak-puak Syiah daripada kabilah Hausi menawan kota Sana'a, ibu kota Yaman, tuan-tuan. Sadaqa Rasulullah. Berlaku 3 benda ni. Maka sahabat yang ada pada zaman tu kata apa? Khir lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku dipanjangkan umur, kalau aku hidup, berikan pilihan kepada aku, di manakah untuk aku berjihad? Nabi kata, fa'alaikum bisyam, hendaklah kamu berjuang berjihad di Syam. Kerana apa? Fa innal malaikata basitu ajnihataha lahum, kerana malaikat menghamparkan sayap kepada penduduk-penduduk di Syam. Tuan-tuan, bila Nabi sebut macam ini, Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sebut. Nanti ada pula orang kata, oh ustaz menggalakkan teroris, aku bagi penumuk dekat muka kau kejap lagi kan. Ini Nabi sebut, al-jihadu madin ila yaumil qiyamati, jihad berterusan sampai hari kiamat. Cuma satu benda nak cakap, jihad ada 2, fardu ainin wa fardu kifayatin. Kita nak buat benda baik, mesti ada ilmu. Hatta nak berjihad pun mesti ada ilmu. Bila orang pergi berjihad tak ada ilmu, tu jadi fitnah tu. Join kumpulan-kumpulan yang kita tak tahu latar belakang mereka, menjadi fitnah sesama ahlu sunnah wal jamaah. Dah elok-elok mujahidin di Syria berperang menentang rejim Bashar al-Assad yang membunuh ahlu sunnah wal jamaah lebih 300,000, tuan-tuan. Tiba-tiba muncul ISIS, timbul fitnah di Syria. Dia masuk dekat Syria, dia tala belaka. Syiah pun dia tala, ahlu sunnah pun dia tala juga, tuan-tuan. Tak fitnah namanya? Budak-budak kita kat Malaysia semangat pergi dekat sana, akhir pun tak tahu benda, ikut. Sebab tu ulama Syria pesan apa? Korang tak payah datang, cukup doa korang kepada kami. Doa, bantuan, berikan derma ya kepada orang-orang yang buat kerja-kerja NGO, hantar bantuan ke pelarian, anak yatim. Dia kata mujahidin dah cukup di Syria dah, tak perlu. Cuma tak mustahil kalau sampai satu waktu nanti kalau kena pergilah. Tapi nak sebut, tuan-tuan, perlu kepada ilmu. Bila tak ada ilmu, pergi jadi fitnah. Satu lagi yang saya tengok, Allahu alam ya, yang saya tengok, orang kita yang pergi berperang dekat Syria ni, wallahu alam, tapi yang saya perasan, boleh saya katakan ramai yang tak menguasai bahasa Arab. Ini masalahnya. Bila kau tak reti bahasa Arab, kau tak tahu hari ni operasi pergi mana. Entah-entah kau diperalatkan bunuh sesama mujahidin. Ni fitnah yang berlaku. Bila kau faham, tak boleh ni lain macam ni, kau tak pergilah. Tapi bila kau tak tahu, kau jadi alat. Na'udzubillah min zalik. Jadi fitnah, tuan-tuan ya. Jadi nak sebut, Nabi bila sahabat tanya, di mana ya Rasulullah kami nak berjihad? Alaikum bisyam, Nabi kata. Nabi kata, fa in aba, kalau kau tak nak ke Syam, falyalhaq bi Yaman,
hendaklah kamu pergi ke Yaman, tolong orang-orang di Yaman. Ada riwayat lain saya pernah baca, sahabat tanya, amal Iraq, Iraq kenapa tak pergi? Nabi kata Iraq tak boleh, di sana tempat fitnah. Daripada Iran tuan-tuan akan keluarnya Dajjal. Nabi kata bil masyrik, di sebelah timur Madinah ni tempat-tempat timbulnya fitnah. Tuan-tuan, kita sekarang berada di akhir zaman. Kita di Malaysia dengan suasana pada hari ini, isu di Malaysia, tapi kita kena ingat hadis Nabi sebut akan berlaku di sana dan berlaku sekarang. Dan Nabi kata apa? La taqumu sa'atu hatta yanzila rumu bil a'maqi aw bidabiqin. Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom yanzil. Nabi kata la taqumu sa' hatta yanzil. Yanzil, ma makna yanzil? Turun. Kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera Rom turun di al-a'maq ataupun dabiq. Di mana a'maq? Di mana dabiq? Tuan-tuan balik nanti search dekat Google, type D-A-B-I-Q. Lokasi ni tuan-tuan di utara Syria. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Dabiq ni satu perkampungan yang kecil sangat. Kalau kau tengok dekat peta, kau kena zoom. Kalau kita macam Parit Haji Mufrad lah gitu, tak glamour. Tapi macam mana Nabi SAW boleh tahu detail macam tu? Okey tuan-tuan, ulama-ulama ramai bahas benda ni. Mereka mengatakan tentera ni siapa dia? Amerika dan Pakatan NATO pada hari ini. Tuan-tuan tahu kan Amerika serang Syria pada hari ini kan? Konon-konon dia kata serang ISIS. Kita dah cakap awal-awal, mauqifuna ma'a ulama'ina fi Syam. Mauqif, pendirian kita bersama seluruh para ahli ulama tidak bersetuju dengan apa yang ISIS buat, fitnah di Syria. Tetapi di waktu yang sama, adakah kita setuju Amerika serang mereka? Tetap kita tak setuju. Sebab haula'il kuffar, itu orang kafir bunuh orang Islam. Wala yaj'alallahu 'alal kafir wala yaj'alallahu al-kafirin 'alal mu'minina sabilan. Allah tak izinkan orang kafir menguasai orang Islam. Sebab tu tuan-tuan, yang kita sedih bila Amerika serang Kobani. Kobani ni sempadan tau, sempadan antara Syria dengan Turki. Saya tanya kawan saya di Syria, berapa jauh jarak antara Kobani dengan Idlib? Di Idlib itu kampung yang ada nama Dabiq. Berapa jauh? Dia kata lebih kurang, dia ni pernah datang Malaysia, lebih kurang Terengganu Shah Alam. Tak jauh dah aku kata. Jauh ke Terengganu Shah Alam tuan-tuan? Jauh kalau jalan kaki. Kalau naik jet 10 minit sampai dah tuan-tuan. Maka Nabi kata kiamat takkan berlaku sehingga tentera-tentera sekutu ni akan berada di Dabiq. Yanzil, dia serang pakai jet, dia turun dekat sana. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni akan berlaku, bakal berlaku dan pasti berlaku. Jadi tuan-tuan, bumi Syam yang bergolak berperang pada hari ini bukan sahaja, ini semua janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni tuan-tuan duduk dekat Malaysia kena banyak berdoa untuk orang-orang kat sana. Kena berdoa. Bila kita dah tahu hadis ni, dah tahu Nabi sebut benda-benda macam ni, berdoa banyak-banyak. Allahumma salli ikhwanal mustadafin al-mujahidin fi Syam wa fil Yaman wa fil Iraq wa fi Misra wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Paling-paling kurang kau berdoa. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kau tak beriman selagi mana kau tak sayang kawan kau macam mana kau sayang diri kau sendiri. Tuan-tuan semua, apa yang Nabi sebut berlaku, dan yang Ustaz sebut tadi, yang Nabi sebut akan bercakap golongan-golongan Ruwaibidah, golongan-golongan yang tak tahu agama nak cakap juga pasal agama, pun berlaku juga di tempat kita. Sekarang kita berada di penghujung zaman tuan-tuan. Maka bersiap sedia. Kita semua bakal berhijrah besok lusa. Kita akan berhijrah, sama ada kita mati ataupun yang macam Ustaz sebut tadi, hijrah perlukan apa? Menukar kepimpinan. Saya nampak tuan-tuan, kepimpinan dah teruk. Bukan negara kita je, seluruh negara. Hatta di kalangan negara Arab teruk belaka. Bila Amerika serang Kobani, Saudi pun tumpang semangkuk, Jordan pun tumpang semangkuk, Qatar pun hantar juga pergi serang orang Islam. La haula wala quwwata illa billah. Yang bagusnya Turki ni sepadan dengan Syria, dia orang tak serang. Dia kata kami takkan bersyubhat dengan Amerika walaupun kami tak setuju dengan ISIS, tapi kami takkan serang mereka sebagaimana Amerika serang. Sebab matlamat kami nak jatuhkan siapa dia? Bashar Assad tu tuan-tuan. Tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut benda-benda macam ni, dan benda semua berlaku. Maka tuan-tuan, bila sebut tukar kepimpinan, saya nampak satu benda. Negara-negara Arab yang rosak belaka ni,
menunggu satu kepimpinan yang bakal keluar besok. Siapa dia? Al-Imamul Mahdi. Al-Imamul Mahdi. Mahdi ni akan keluar. Bila? Wallahu a'lam. Nabi kata, Al-Mahdi min itrati, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi ismu abi, yamla'ul arda qistan wa adlan, kama muli'atil ardu zulman wa juran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yaumun." Kalaulah dunia ini hanya tinggal satu hari saja umurnya. Dunia ni tuan-tuan, Nabi kata tinggal satu hari je, besok kiamat. La tawallallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan umur satu hari tu, dipanjangkan untuk apa? Hatta yab'atsallahu rajulan min itrati, sehingga Allah Taala mengutuskan seorang lelaki daripada keturunanku, yuwati ismi, nama dia sama dengan namaku Muhammad, wa yuwati ismu abihi ismu abi, nama bapa dia sama dengan nama bapa aku Muhammad bin Abdullah. Ya, yamla'ul arda qistan wa adlan, dia akan memenuhkan dunia ini dengan keadilan, kebaikan, sebagaimana bumi dipenuhi ketika itu dengan penindasan dan kezaliman. Sudah pasti tuan-tuan, Imam Al-Mahdi bakal muncul. Bila? Wallahu a'lam. Kalau dia keluar nanti, kita berbai'ahlah dengan dia, ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, sekarang pun dah banyak mengaku Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi Jawa pun ada juga. Oh, Imam Mahdi bukan Jawa, tahu tak? Imam Mahdi tak makan tempe, tuan-tuan. Bukan Banjar, bukan Jawa, bukan. Dan ada orang yang dekat Yaman ada, Ustaz. Dekat Yaman ada. Ya, dekat Yaman ada seorang mamak ni declare dia Imam Mahdi. Ada seorang mamak dekat Facebook, mana aku tak tahu, dia suruh aku bai'ah lagi. Mangkuk betul kan. Aku mengaji lah, come on lah woi. Dia suruh aku bai'ah dengan Imam Mahdi dia. Tuan-tuan, Imam Mahdi ni dia pun tak tahu dia Imam Mahdi. Dia tak tahu dia Imam Mahdi. Allah pilih dia daripada keturunan Rasulullah, daripada keturunan Sayyidina Hasan, anak sulung Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, akan dibai'ah di mana? Di Kaabah. Dan dia tak terima bai'ah tersebut. Dia kata, lastu ahlan, bukan aku orangnya, kau cari orang yang lain. Dia lari sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, ulama pun pegang dia, kau sepatutnya jadi pemimpin, kau sepatutnya. Dia tak nak juga. Akhirnya dia lari semula ke Mekah, tuan-tuan. Bila lari ke Mekah semula, Allah ubah dia dalam satu malam saja, terus menjadi seorang pemimpin. Allah ubah satu malam, terus jadi seorang pemimpin. Maknanya Imam Mahdi ni, dia bukan dah prepare awal-awal, buat master bahagian sains politik, buat PhD bahagian sains politik, buat research, nampak ada talent dah, aku ni ada talent dah, akulah Imam Mahdi. Dia pun declare, tak. Imam Mahdi Allah tukar karakternya fi lailatin wahidah, pada satu malam saja. Tuan-tuan, Mahdi bukan sebarangan orang. Ulama. Moral of the story, kita memerlukan kepimpinan apa dia? Ulama. Sebab apa Nabi kata, al-ulama'u warasatul anbiya. Imam Mahdi bukan di kalangan orang biasa, minta maaf, bukan di kalangan orang profesional, bukan, di kalangan ulama. Ya, jadi tuan-tuan, nak tak nak, kita kena kembali kepada para alim ulama, sebab mereka inilah yang akan membawa kita semua kepada ajaran yang sebenar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.